الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, perempuan yang banyak perempuan yang banyak lakinya di dalam dunia, padahal mati ia tiada di dalam ismah seorang daripada lakinya, atau ada matinya di dalam yang kesudahannya lakinya, atau mati ia padahal tiada berlaku melainkan seorang jua, apabila masuk ia ke syurga siapa diberikan dia. Qal musannif rahimahullah ta'ala muka surat 9 baris yang ke-11 daripada atas. Su'ila radhiyallahu an, ditanya daripada Syekh Ahmad Ramli radhiyallahu an, perempuan yang banyak lakinya makna suaminya semasa di dalam dunia, padahal mati ia perempuan saat itu tiada di dalam ismah seorang daripada lakinya makna suaminya, walaupun dia tu pernah berkahwin dengan ramai daripada suaminya tapi dia mati tu tidak di dalam mana-mana ismah suaminya. Maksudnya dia tu mati bukan orang panggil dalam keadaan dia tu isteri bagi salah seorang daripada suami dia. Tu maknanya dia bercerai lah tu. Jadi makna suami dia tu ramai lah, banyak lakinya, tapi dia meninggal dunia bukan di dalam mana-mana ismah. Ismah maknanya pelihara makna jaga dalam rentah mana-mana suaminya. Maksudnya ketika dia menjadi isteri kepada mana-mana suami dia saat ni dok. Ketika dia mati dia menikah tu ramai dengan laki-laki tapi masa dia mati tu dia tidak di dalam maknanya rentahan mana-mana suami. Satu, atau ada mati perempuan saat itu di dalam yang kesudahan lakinya perempuan. Kesudahannya tu tak ada gapolah itu domain tu kadang-kadang terlebih. Dia yang di dalam yang kesudahannya lakinya. Kesudahan lakinya makna suami dia yang terakhir. Maknanya dia mati tu dalam ismah suami dia yang terakhir. Dua, atau mati ia perempuan saat ni padahal tiada berlaki. Tiada berlaki makna tak pernah bersuami, melainkan seorang jua. Maksudnya bersuami seorang aja. Satu, apabila soalan dianya, apabila masuk ia ke syurga perempuan saat ni, siapa diberikan dia perempuan tu. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya radhiyallahu an, jika banyak lakinya kalau ramai tu laki dia di dalam dunia,
disuruh ia pilih apa yang terlebih baik kelakuan suaminya dan perangai suaminya yang disukai oleh perempuan itu. Oh, ni. Maknanya ni, perempuan itu dia boleh pilih atau mukhayyar. Maknanya diberi pilih atas dia lah. Hak dia minat, hak dia gemar, hak dia paling suka, dia paling sayang siapa dia, itulah. Atau diberikan kepada yang awal lakinya, ataupun diberi kepada lelaki yang pertama jika tiada mati ia di dalam ismah segala laki-lakinya, suaminya. Jadi kalulah dia tu mati bukan di dalam mana-mana ismah suami dia, mana dia tu bukan di dalam orang panggil akad zaujiyah, mana perkelamian dengan mana-mana suami. Maknanya diberikan yang pertama. Maksudnya dia menikah akhir dia mati tu jadi tak ada tu lelaki, tapi dia pernah berkahwin lah. Ramai juga dia berkahwin. Dia monel orang misalnya, tapi akhirnya dia mati tu bersendirian. Diberikan kepada yang pertama. Atau tiada lelaki, tiada suami melainkan sekali berlaki jua. Mana seorang sajalah. Maka mati ia tiada di dalam ismahnya. Dia mati itu bukan di dalam ismah suaminya yang satu tu. Atau di dalam ismahnya, ataupun dia mati di dalam ismah suami dia tu. Diberi kepadanya. Jadi hak tu tak ada kira. Maksudnya sama ada dia mati dalam ismah suami dia yang satu itu, ataupun di luar daripada ismah tu mana dalam peliharaan, maksud dianya ketika masih lagi jadi isteri kepada suami dia itulah. Itu tak ada kira, maknanya diberikan kepada suami itu juga. Walaupun dah bercerai sekalipun. Dia berkahwin dengan seorang lelaki, kemudian dia bercerai, dia mati. Dia masuk syurga ni perempuan asal ni, maka diberikan orang panggil suami dia tu, makna hak dia bercerai asal ni juga. Tu. Kalau suaminya masuk syurga lah. Tu. Atau banyak lakinya perempuan asal ni, maka mati ia di dalam ismah lakinya yang akhirnya dia meninggal dunia di dalam ismah suaminya yang terakhir, maka diberikan kepada lakinya, makna suaminya yang akhir. Tu. Yang ni dia panggil laki suami lah ni. Tu. Itulah ni soalan ni boleh jadi orang perempuan lah tanyanya. Kita jati tak ada tanya ni soalan ni. Dia timbul isu ni biasa orang tanya ni. Maknanya dah moga perempuan tu ramah suami dia jadi kalau yang terakhir tu boleh agak mudah untuk difahami. Jadi walaupun dia menikah ramah, tapi dia mati bersama mati dalam suami yang terakhir. Sekarang maksudnya dia mati bukan di dalam mana-mana ismah suami tu. Jadi begitulah jawapan ni, makna kita highlight lah hak tu boleh jadi orang tanya khususnya muslimat lah tanya. Dan demikian lagi jika ada seorang laki-laki berbini beberapa banyak perempuan hingga 100 umpamanya, buat masalah umpama masalah, makna orang laki-laki beristeri ramai, makna siapa 100 100 tu maksud dianya, mafhumnya ialah tidaklah 100 sekaligus itu ghair mungkin, tak mungkin fi syar'i pada syarak maksudnya dia menikah cerai lah makna paling banyak pun makna 4 orang mati maka mati segala isterinya itu di dalam ismahnya. Allah payah nak cari masalah lagu ni maknanya mati dalam ismah dia berlaku mati seorang dia mana cukup selalu kata 4 orang, mati 2 orang 3 orang tu nak boleh cukup 100 tu itu pada adatnya mustahil lah pada adat mustahil, pada akal tidak mustahil. Semua isteri dia 100 orang saat itu mati dalam ismah dia, maka diberikan dia lelaki saat ni pada akhirat sekaliannya isteri kepada suami. Sebabnya dia berbeza orang laki-laki dengan orang perempuan isu dianya ialah orang perempuan tidak boleh maknanya dikongsikan itu makna atas dunia, tapi di akhirat itu dia ada lain pula lah cerita seperti masalah tidak boleh dijamakkan maknanya adik-beradik, tak boleh dijamakkan mak saudara dengan anak saudara Kalau di atas dunia ni ialah kerana adanya isu cemburu. Tu madu-madu ni. Jadi ialah tidak anak saudara, tidak adik-beradik pun cemburu juga, tapi lain. Tapi apabila
maknanya madu itu adalah adik-beradik. Itu satu fitnah yang sangat besar. Makna akan berlaku kegoncangan yang sangat dahsyatlah dalam kehidupan dunia. Tapi berbeza pula dengan di akhirat kelak dalam syurga yang lain. Sifat cemburu tak ada gapo tu. Itu makna laki-laki dan Allah Taala jadikan laki-laki dan perempuan itu maknanya tak sama baik di dunia ataupun di akhirat. Makna dari segi zahir dan juga batin dia. Dengan sebab itu makna isu dia akan jadi berbeza. Jadi sangat bodoh lah maknanya orang Islam kita pun terjerak juga, terpengaruh juga dengan kumpulan-kumpulan orang-orang perempuan yang memperjuangkan hak persamaan orang laki-laki dengan orang perempuan. Ini bukan kita orang Islam, orang kafir sendiri pun dia boleh terima kenyataan tu. Sehingga sampai kepada hak yang sangat melampaui batas. Sungguh-sungguh dia tu nak jadi dia nak buktikan memang dia mampu dilakukan apa saja dilakukan oleh orang laki-laki Tapi akhirnya dia akan jadi orang panggil sombel lah, pincan dalam kehidupan manusia. Jadi makna orang laki-laki semua isteri dia kalau seandainya 100 orang sekalipun semuanya makna diberikan kepada dia. Atau ia berkahwin dengan seorang perempuan, maka mati. Ini masalah lain pula ataupun dalam jawapan dia jawab atau ia berkahwin dengan seorang perempuan, maka mati ia kemudian berkahwin pula dengan mati ia perempuan sat ni. Makna dia berkahwin dengan seorang perempuan, maka mati ia perempuan. Maksudnya suami isteri dia sat ni. Kemudian berkahwin pula dengan anak saudara perempuannya. Yang mati itu anak perempuan kepada anak saudara perempuan dia panggil anak saudara sabik. Jadi orang-orang awam, maknanya orang kampung biasa dia keliru mak saudara sabik. Pak saudara sabik dari segi hukum mahram. Jadi dia mudah sangat simple je. Kalau ipar duai pun makna haram dah ke batai semaya makna batai semaya tu dengan tabiat dia makna mereka itu mahram ghairu mu'abbad lain dengan mertua. Mertua tu maknanya mu'abbad selama-lamanya. Sebab tu tak batai semaya. Adapun orang panggil ipar duai ipar duai itu maknanya haram dia itu ialah ghair mu'abbad. Haram dia tu selama mana seorang suami itu makna seorang laki-laki berkahwin dengan maknanya adik-beradik perempuan tu. Mana kalau dia bercerai mati kau bercerai makna hidup maka dia boleh berkahwin. Hak tak bolehnya haramnya ialah jamuk jamuk tu tak bolehnya. Jamuk adik-beradik, jamuk mak saudara dengan anak saudara Jadi kalau ipar dua tu lebih dekat kepada seseorang berbanding dengan mak saudara sabik, pak saudara sabik dia kau jauh tu. Tu nak suruh jadi nampak Jadi kalau ipar dua tak boleh dah. Hari makna batai semaya. Jadi kalau pak saudara sabik, sebab pak saudara sabik, mak saudara sabik tu boleh menikah. Seandainya mati isteri ataupun suami tu. Jadi kau lagi tak boleh, maksudnya batai semaya. Jadi dia menikah dengan anak saudara perempuannya yang mati itu atau khalahnya. Khalah mak saudara sebelah mak. Tu. Jadi kalau ammah tu mak saudara sebelah pak, tu bahasa Arab tu mudah Dia dah spesifik dah, tertentu dah, muayyan dah. Sebab kata khalahnya ialah mak saudara bini dia sebelah mak. Kalau ammah mak saudara bini dia juga makna sebelah ayah lain. Ini sebelah mak dia. Maknanya adik-beradik kepada mak dia. Kemudian mati pula ia di dalam ismahnya. Maknanya mak saudara dia tu mati dalam ismahnya laki-laki saat ni. Ataupun hak masalah pertama saat ni anak saudara dia. Hak mula-mula menikah dengan mak saudara. Mati mak saudara menikah dengan anak saudara. Mati kedua-duanya. Adalah diberi keduanya di dalam syurga kepada laki-laki saat ni. Tak ada apa. Jadi mana jadi madu di dalam syurga Kalau atas dunia tak boleh jadi madu. Dalam dunia dia tak boleh jadi madu. Dia kena suku-suku masa-masa yang berbeza. Dalam syurga boleh jadi madu antara adik-beradik. Adik-beradik perempuan dan juga anak saudara, mak saudara dengan anak saudara boleh. Limadha kerana apa kepadanya kerana tiada ada di sana itu cemburu. Di dalam syurga, di akhirat kelak tak ada sifat cemburu. Dia tak ada cemburu, marah tak ada, cemburu tak ada. Sebab tu tak ada sabar. Di akhirat kelak ni dia tak ada sabar, dia tak perlu sabar dah. Tak perlu mujahadah Dia sifat-sifat kepujian yang masih berterusan di akhirat kelak satu saja, asyukru, syukur.
Sebab itulah syukur ini berada pada tahap yang paling tinggi daripada sifat-sifat hamba. Bukan dia syukur itu gandingnya dengan sabar. Tapi akhirnya syukur itu jadi lebih tinggi daripada sabar. Sebab apa? Sebab syukur ni atas dunia wajib kita bersyukur. Sampai ke dalam di akhirat kelak, di dalam syurga pun bersyukur juga. Duduk dalam keadaan lautan nikmat lagi. Lebih daripada hak dunia. Sebagaimana dalam Minhajul Abid itu hak akhir tu. Bahaya akhir tu maknanya hak atas dunia tenggelam dalam lautan nikmat dah. Dalam syurga ke? Min babil aula lah, lebih-lebih lagi lah. Maka orang yang duduk dalam syurga tak ada apa sekarang malaikat bersyukur semata-mata. Tak payah sabar, tak payah mujahadah. Tak payah orang panggil kaziminal ghaiz. Maksudnya menahan kemarahan tak ada. Dia nak tahan kemarahan ni kerana cemburu. Kerana cemburu saat ni berdeki. Tu nak tahan. Nak sabar, kita kena sabar. Tu pun Nabi pun ada doa. Minta Allah Ta'ala sabarkan dia dengan sebab orang dapat nikmat. Mana minta lah Tuhan menjadikan aku sabar dengan orang dapat nikmat. Kenapa dia? Takut kita berdeki dengan orang. Orang berdeki dengan kita tak apa. Dia tu mana? Kita berdeki dengan orang nyanyi. Itu lebih teruk. Kita minta jauh daripada orang berdeki. Tu sehingga masuk dalam salah satu daripada ayat daripada Al-Mu'awwazatain. Kerana kejahatan orang berdeki ni kita tak nampak. Orang berdeki pun kita tak tahu. Tapi sebenarnya yang lebih dahsyat ialah kalau kita yang berdeki. Kan bila kita berdeki makna kita zalim sangat kepada diri kita sendiri. Tapi apakan daya kerana kita ini telah ditabiatkan oleh Allah Ta'ala di atas dunia ini dengan nafsu ammaratun bisu. Maka kita kena baiki hal itu Tapi bila dah dalam syurga semata-mata syukur sahaja. Wa qul alhamdulillahilladzi, itu tak ada dah orang panggil ucapan selain daripada ucapan mana kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bersepakai sifat ahli syurga itu semasa kita hidup atas dunia itulah syukur itu bermakna kita berada pada tahap yang sangat tinggi dalam bab hubungan kita dengan Allah Taala. Kita duk pakai dah belah-belah. Kita belajar dah belah-belah sifat perangai ahli syurga. Ialah bersyukur. Tapi sebenarnya orang yang bersyukur dengan orang yang sabar tu ialah orang yang sama sebenarnya. As-sabir dengan as-syakur itu mana as-syakir sama je. Sebab itu mana dalam hadis kita belajar tu maknanya mana at-ta'im asy-syakir mana as-shaim as-sabir ka ta'im syakir. Mana orang puasa yang sabar tu seperti dengan orang yang memberi makan yang bersyukur. Tu. Dia hakikat orang tu lah je. Orang yang boleh sabar ialah orang yang boleh syukur. Orang yang boleh sabar dengan ujian Allah Ta'ala, orang tu jugalah boleh bersyukur dengan ujian juga. Ujian kesenangan. Jadi maknanya orang yang boleh bersyukur ialah orang yang sabar tu lah. Cuma perbandingan dari segi sifat ini maknanya syukur itu adalah lebih tinggi. Kerana dia adalah pakaian ahli syurga. Sedangkan maknanya pakaian sabar ni sakat dunia je. Tuhan tidak nak kita sabar dah atas mana dalam syurga ni nak berapa pun ikut Tuhan nak jamu apa saja tu beza dia jadi maknanya nak rayaknya di akhirat kelak mana dalam syurga tak ada sifat cemburu. Jadi ilah dari segi ta'akuliah yang apa ni tak boleh nak jamu ni adik-beradik ni mak saudara dengan anak saudara itu isu dia tu dia akan jadi fitnah dan berkelahi yang membawa kepada memutuskan rahim tak ada di akhirat kelak. Balah siapa orang panggil putus hubungan keluarga tak ada. Demikianlah yang muqarrar yang telah tetap hasil jawapan daripada soal oleh Syekh Muhammad Ramli rahimahullahu taala. Ni comel ni hak ni bahagian ni makna kita kita sipelah makna biasa ni orang perempuan lah tanya masalah ni. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah di dalam syurga buntin, makna hamil. Biasalah bahasa Fatani atau bahasa lama dia sebut buntin. Jadi kalau kita bahasa sekarang buntin itu hanya digunakan untuk hayawan je. Mana hamil, mana mengandung dan beranaknya pada saat yang satu jua dengan tiada dan beranak. Ada ke dalam syurga hamil dan juga beranak? Kalau kita kira logiknya maksudnya kalau saja-saja orang perempuan nak mengandung tu tak ada ataupun beranak nak ke mengandung tu kan nak kepada anak lah. Kerana adalah sebab dianya di atas dunia ni. Kerana anak-anak itu adalah qurratu ain.
Orang panggil hiburan. Makna kepada makna manusia, setengah daripada qurratu ayun. Jadi dalam syurga ada ke tak? Makna berlaku ke tidak? Maknanya mengandung bagi seorang perempuan dan juga beranak, atau adakah masuk syurga seorang berjanggut atau tiada? Maka dijawabnya oleh radhiyallahu an, kata kil tiada. Ni kata kil. Dia ambil pandangan kil dulu. Tak ada mana mengandung, mana beranak, dia kata bukan orang nak sangat mengandung tu. Tapi itu adalah sebagai wasilah yang tak dapat tidak nak kepada anak. Anak-anak tu adalah orang panggil keperluan kehidupan manusia. Untuk menyempurnakan kehidupan manusia, kehidupan rohi dan juga jasmani dia. Maka orang sanggup untuk menanggung kepedihan dan keperitan, beban ni. Yakni maknanya mengandung, dia juga beranak. Beranak tu maksudnya mengandung satu hal, beranak pun satu benda yang sangat-sangat memerikan. Tu. Oleh kerana kita orang jatuh, kita tidak akan faham benda ni. Tu. Ya sebab tu orang perempuan tu bila dia beranak tu memang dia pergi, dia tak sel dah. Dia tak sel anaknya masa tu jelah tu. Nak ayat kata benda tu benda yang menyakiti. Jadi maknanya atas pandangan akil ini maksudnya ada segi logiknya, maknanya bapa yang nak mengandung tu bapa yang nak ke beranak tetapi dia ada orang panggil pemikiran dan keinginan manusia ni dia tidak sama boleh jadi dia ada juga keseronokan dengan mengandung. Memanglah mengandung tu membebekkan beranak, tapi dia ada keseronokan. Boleh jadi ada orang tu dia nak, dia idamkan benda lagi tu. Dia teringat sedap juga mengandung ni, sedap juga beranak boleh jadi ada lagi tu tapi hak pandangnya kini maknanya dia kata tak ada, kerana adalah ahli jannah tiada berahi akan dia mana mengandung dan juga beranak tapi kata kil jika ada inginnya akan barang yang diberi akan dia bunting mana hamil dan beranak pada saat yang satu jua dengan tiada payah. Tapi kata pandangan yang lain pula, dia kata kalau perempuan tu ingin tak ada masalah, Tuhan boleh kabulkan dia akan hamil maknanya diberikan dia perempuan saat ni bunting makna hamil dan beranaknya pada saat yang satu jua. Mengandung pakai beranak selalu tanpa menyakiti dan membebankan, dengan tiada payah dan pedih menanggung orang panggil kesakitan masa beranak dan kepayahan, kesukaran yang biasa-biasa berlaku kepada orang yang mengandung. Tak ada. Tu. Sebabnya orang panggil di atas dasar bahasanya semua perkara yang mungkin maknanya di dalam syurga tu maksudnya benda apa saja dia ingin itu makna akan dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna perkara yang masuk dalam mungkinlah, mungkinat tu. Berkata kil lagi kata kil bahawasanya Sayyidina Ibrahim ni soalan yang kedua. Bahawasanya Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Harun masuk keduanya ke dalam syurga dengan janggut keduanya. Jadi orang lain tu tak ada kenyataan Sebabnya sudah maklum dah secara umum bahasanya orang yang ahli syurga ini maknanya umur dia tu dalam 30-40 begitu, itu adalah umur orang panggil yang paling mantap lah bagi orang panggil manusia tu. Dan kalau kita kiaskan kepada tadi pun makna kalau orang tu ingin nak ada janggut boleh ada orang minat janggut tu. Jadi macam kita kata bukanlah kita atas dunia ni kerana ada beberapa sebab kita nak berjanggut tu. Tapi macam orang kafir pun dia sifat janggut juga, tapi tidaklah sama sebagaimana orang panggil hajat kita, makna hasrat kita. Boleh jadi orang panggil dia suka, makna dia suka, dia rasa semak, lebih semak bagi dia. Tu boleh jadi lagu tu tu. Itu benda orang panggil mungkin belaka benda yang mungkin tu. Tapi kenyataannya sebagaimana disebut sini itu pun kata kil tu. Tu kalau kita nak cari sandarannya kita cari sendirilah. Dan disebut di dalam fatwa Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir su'ila an manafi'il Quran. Ni lain pula disebut di dalam fatwa dia boleh baca dua tu, fatwa boleh baca, fatawi pun boleh baca itu jamak kepada fatwa ataupun fatwan futian boleh. Jadi sebab itulah fatwa fataniyah tu Syekh Ahmad Fatani. Samalah dia punya uslub susunan kitabnya sama juga dengan kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Fatawa Al-Hadithiyah tu. Su'ila an manafi'il Quran. Maknanya ditanya tentang manafi'il Quran, itu nama kitab manafi'il Quran, makna manfaat Quran. Lil Imam Al-Yafi'i ialah bagi Imam Al-Yafi'i.
Kitab ni dikarang oleh Imam Al-Yafi'i. Kandungnya dia tu sebagaimana nama kitab itulah Manafi'il Quran. Apabila mengambil seorang daripada Manafi'il Quran, mengambil amalan yang terkandung dalam Manafi'il Quran, suatu amalan, makna suatu faedah. Satu faedah makna satu amalan lah. Atau daripada Manafi'il Quran bagi Syekh Bauning. Satunya dia rujukkan kepada ni ada kitab lah nah. Kitab Manafi'il Quran dari Imam Al-Yafi'i satu. Ataupun dia ambil daripada Manafi'il Quran bagi Syekh Al-Bauni. Ada juga ni. Atau yang daripada Imam Syahrawardi. Ada juga ni. Itu makna fadilat ayat-ayat Al-Quran. Tu. Yang diamalkan dengan khasiat-khasiat yang tertentu. Dan diamalkan dengan dia. Dengan suatu faedah daripada Manafi' Quran saat itu. Apa tu? Dia amal tu. Supaya binasa kampun orang yang menzalimkan hamba Allah Ta'ala. Maknanya dia qasak mudarat ni. Dia amalkan. Di sana ada tu lah. Maknanya dalam kitab ni dia ada amalan-amalan untuk membinasakan. Orang panggil Allah Ta'ala membalas kezaliman. Jadi supaya binasa kampun orang yang menzalimkan hamba Allah Ta'ala. Kapu orang yang menzalimkan hamba Allah Ta'ala, adakah berdosa yang demikian itu? Perbuatan dia tu dia ambil daripada Manafi'il Quran bagi Imam Yafi'i ke, bagi Al-Bauni ke, atau bagi Syahwardi ke, ataupun lainnya. Tujuan dia buat amal lagu tu ialah untuk membinasakan, supaya Allah Ta'ala membinasakan satu kampung mana penduduk kampung tu dia buat zalim kepada hamba Allah Ta'ala. Jadi adakah perbuatan itu maknanya berdosa atau tiada? Satu. Dan adakah yang demikian itu sihir? Isu yang kedua tu, adakah perbuatan itu nama sihir juga kau? Dan sedangkan Manafi'il Quran, sedangkan Manafi' Quran ni maha suci daripada dinamakan sihir. Tu. Maka jawab kepada soal saat ni, tiada berdosa diamalkan. Boleh. Kita baca ayat-ayat Quran. Tadi dia sebut khusus yang diambil daripada Manafi'il Quran dari Imam Al-Yafi'i. Ataupun seumpama lah. Dan diperbuat dengan yang demikian itu, tetapi diberi pahala ni bahkan. Tetapi sini panggil bahkan lil idrab. Itu biasa. Dan mana tetapi sini makna bahkan diberi pahala baginya. Tu. Tapi dia terjemah tu tetapi. Bahkan mana bal. Kalau bahasa asal makna bal. Mana bahkan diberi pahala baginya. Bukan setakat tak berdosa, bahkan diberi pahala. Gitu. Maknanya orang panggil lebih pada tu lagi nah. Maksudnya molek nah. Diberi pahala baginya bagi orang yang beramal saat ni. Yang berpanjangan, pahala yang berpanjangan kerana apa? Ada ilah dia. Kena tengok kepada ilah ni. Tu. Jadi kita kena sandar kepada ilah inilah. Kerana menolong usaha pada menolakkan ia menzalimkan orang muslimin. Tu. Sebab tu boleh pahala tu. Jadi kalau dengan kosak-kosak yang lain berbeza doa ni. Jadi maknanya kerana menolong usaha pada menolakkan ia seorang saat ni yang beramal menzalimkan orang muslim. Maka bandingnya dia. Maka iaitu orang yang beramal dengan Manafi'il Quran dengan tujuan untuk membinasakan kampun wal zalim kepada umat Islam ataupun hamba Allah Ta'ala. Makna dia tu dapat kebaikan, dapat pahala berpanjangnya seperti umpama menolakkan orang yang sa'il, orang yang meminta. Sa'il makna orang yang meminta tolong. Makna orang minta tolong, orang minta dengan kita, maksudnya dapat pahala lah. Itu bandingan dia. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Itu kembali kepada hati. Allah Ta'ala yang mengetahui, maknanya yang merosakkan daripada orang yang memperbaiki. Itu masalah hati kita dah. Dakwah kita hanya terima dakwaan zahir. Dia kata lagu tu lah. Tapi kalau ada maksud peribadi masuk tu lain-lain, tu dia dengan Tuhan lah. Itu rahsia di antara dia dengan Allah Ta'ala. Adakah dia mufsid ataupun muslih, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula hadis pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adraka annaha ruqayyatun. Apalah yang mengetahui akan dikau bahawasanya Al-Quran itu, ayatul Quran, Manafi'il Quran itu. Annaha tu kembali kepada ayatul Quran. Al-Quran itu ialah ruqayyah. Mana boleh jampi. Quran ni makna boleh dijadikan sebagai jampi. Tu. Wallah, kemudian ni ada lafaz hadis yang berbeza.
Jadi hak ni dia takut dengan hak ni ni. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Ini ada hadis ni, lafaz ini dia bersambung juga dengan lafaz hadis yang lain. Ini benda yang kita kena pegang ni. Salah satu daripada cara untuk kita mendapat untuk kita meraih pertolongan Allah Taala. Antara cara yang sangat kuat untuk kita meraih perhatian dan juga pertolongan Allah Taala ini dia. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah Ta'ala sentiasa pada menolongkan seorang hamba itu selama mana hamba itu pada menolongkan saudaranya. Fillah, fiddin, fil Islam. Saudaranya yang seagama, dengan seagama dengan dia. Tu dia. Inilah obat kepada kita zaman sekarang ni. Kita telah terjebak dengan satu trend gaya kehidupan pentingkan diri sendiri. Kita sendiri pun dah jadi, dia tidak serupa orang-orang Jamiah dulu. Orang Jamiah dulu dia sanggup bersusah payah berkorban untuk tolong adik kakak orang kampung. Kita sekarang dah jadi pentingkan diri kita sendiri dah. Payah kita nak tolong orang. Bukan kita tidak ada sifat kesiabelah, tetapi kepentingan kita diutamakan. Sebab kita akan orang panggil, kita akan mikir nak tolong orang jadi tergendala tala kerja kita, kerja buat kita. Kita nak pergi suatu tempat kita tak beradu untuk tolong orang dalam kesusahan. Jadi maknanya orang panggil kita merelakan, makna tak apalah ada tu orang tolong tu. Tu. Jadi kita dah jadi sangat pentingkan diri sendiri zaman sekarang ni. Itu yang berlaku kepada kita umat Islam sekarang ni. Jadi agak payahlah kalau kita nak kembali semula kepada cara hidup dengan nilai-nilai yang murni yang telah diamalkan oleh umat Islam di tempat kita. Yakni orang mana ibu bapa kita, ayah-ayah kita dulu payah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala musibahkan balakan kita dengan bala-bala mana. Yakni apa-apa kesusahan sendiri-sendirilah yang tanggung. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan amal jama'i, tolong-menolong, jaga-menjaga. Jadi sekarang jiran sebelah susah orang naik rumah dia. Jiran sebelah tahu, tapi masing-masing duk senyap. Sebab akan menyusahkan dia. Ada orang melakukan jenayah di khalayak ramai, dipukul, diragup. Orang sekeliling buat tak tahu. Sebab kalau masuk capur, mana orang tu akan susah juga. Sedangkan kalau semua orang pakat gitu luk orang jenayah tu 2-3 orang. Jadi boleh kawal lah, boleh kalah lah dia matunya, tapi tidak. Sebab apa? Sebab kita dah fikir diri kita tidak serupa orang Jamiah dulu. Orang Jamiah dulu suasana dia orang luar daripada kampung dia tak berani masuk kampung orang. Nak mari terlenggak-lenggak, mana palik kiri kerana bingung-bingung. Jawab dia pergi kok orang ni menipah Kita sekarang orang masuk dalam kampung kita menusuk, duduk perhati takut duduk senyap. Sekarang orang masuk rumah kita duduk senyap nak batuk pokok lah, takut orang tahu kita ada dalam rumah. Sebabnya kalau orang panggil orang curi tu tahu kita ada dalam rumah, kita bermakna kena orang panggil pun boleh nyakit juga. Itu maknanya, dan maknanya kita tidak boleh nak mengharap lagi kepada jiran-jiran, kepada orang panggil orang-orang lain Jadi masing-masing ini semua bermula daripada kita. Setelah Allah Ta'ala beri kepada kita orang panggil nikmat-nikmat dengan kehidupannya lebih luas Jamiah dulu dalam satu kampung tu kereta tu ada 2-3 buah je. Apa-apa masalah dan juga hajat semua bertumpu pakat jemur dia 2-3 orang tu lah. Nak pergi atas, nak pergi masuk universiti, nak pergi naik bah, pakat pergi orang kampung syukur. Kalau nak pergi haji tak suruh ayat lah sebut di kampung Pas kalau orang panggil sakit demam ni atas rumah tu penuh. Hingga orang tino beranak pun pas kejahatan pun ada atas rumah. Orang Jamiah dulu beranak di rumah tu jadi seronok jadi maknanya orang yang ada kalau televisi ni tak ada 2-3 orang je. Jadi budak-budak tengok televisi kita dulu tengok ajak begitu kehidupan dia mana ada saling bergantung antara satu sama lain. Tapi apabila kita dah memiliki segala sesuatu sendiri, kereta atas orang tu 2-3 putih sore-sore jadi mana klinik ada sakit, klinik ada, hospital ada, doktor ada jadi setiap orang dah tak menyusah dah kepada orang lain. Itu baik dari segi satu sudut kita tak menyusah ke orang tu molek lah. Tapi akhirnya hubungan kita dah mula jadi renggan. Yalah kita bersahabat, kita bergaul tapi dalam had-had yang tertentu saja. Tak boleh maknanya orang-orang tua tak boleh dah nak tegur, orang-orang muda, anak-anak orang anak orang ayah dia tak tegur, ayah dia tak marah. Pas kita nak tegur, nak marah, nak nasihat, anak saudara kita pun tak boleh nak nasihat dah. Tak bolehnya anak kita sendiri je. Kalau anak kita sendiri pun kita tak boleh nak pergi lagi, tu debek berdoa, qadi berdoa lah kita anak saudara pun tak boleh dah kita balas dengan adik-beradik kita Jamiah dulu orang tua ni maknanya semua orang kampung budak-budak ni anak dia berlaku
Budak-budak dihormat orang tua ni, dengan kata ni, dalam kampung tu ada 2-3 orang hok jadi pala hok orang dengan kata budak-budak balah ni boleh diselesaikan, boleh dirungkaikan. Tapi sekarang tak ada dah. Ni sistem tu tak ada. Yang molek juga sistem macam sistem kabilah di tanah Arab ni. Dia panggil sistem jiwar. Itu ada di zaman Rasulullah pun ada. Jiwar itu maksudnya jaminan. Jiwar tu asal makna dia jiran ni. Jiwar tu makna di dalam jiwar seorang ni. Sebagaimana Sayyidina Uthman masuk Mekah mana di atas orang panggil jiwar makna jaminan orang, makna orang lain tak boleh nak kosek. Dalam kampung ni ada orang kedebel ni. Satu orang lain masuk kampung ni, kalau orang kedebel tu orang panggil jamin dia, orang lain tak boleh nak kosek lah. Itu maksudnya Islam dia ambil kesempatan belaka dengan apa-apa yang boleh menjadi manfaat atau wasilah kepada dakwah ni. Jadi sekarang maknanya rakyat kita hidup ni jadi sendiri-sendiri tu. Jadi sekarang susah senang kita sendiri. Kalau senang suka pun masing-masing merasai menikmatnya sendiri-sendiri. Tidak orang panggil tidak melimpah sangat kepada orang lain. Hanya duduk bari tunjuk, duduk pamer. Kalau makin sedap sikit ambil gambar tunjuk hingga-hingga ni. Hak orang ni tidak semua jelah lah ni semua orang ada handset belaka, ada handphone belaka ni. Jadi orang miskin mana orang pakai pun mana dia ada begitu ni. Jadi maksudnya kita suka pamerkan orang panggil hidup kita, gaya hidup kita ni, itu boleh menyebabkan melukakan hati orang fakir. Sehingga sebab apa ni? Ilah dalam fiqh kita ni, apa antara ilah tak boleh kita pakai bekas-bekas daripada emas dan juga perak. Antaranya ialah khuyala, makna pecah dan memecahkan hati orang fakir. Sebab itulah makna dari segi waraknya, makan di kedai yang tertutup, restoran tertutup itu lebih baik daripada restoran yang terbuka. Restoran terbuka, kedai terbuka ni orang lalu-lalu tu nampak kita. Tidak semua orang yang lalu tu dia mampu makan di tempat tu serupa kita. Jadi kita makan orang panggil dalam restoran yang tertutup orang tak tahu. Tapi makan dalam restoran tertutup dan mewah tunjuk pula keorehan. Serupa terbuka jugalah. Jadi sebenarnya kita ni ialah ini cara kehidupan zaman sekarang melancung gimana-mana pun kita duk tunjuk. Jadi anak budak-budak ni dia pergi sekolah dia duk berayak kita ni cuti pergi lang kahwin jadi budak-budak mak ayah dia tak boleh bawa pergi kat dia akan terasalah itu makna kita tu makna sentiasa melukai orang dengan cara kita tidak sedari dengan kita memamerkan cara hidup kita tu. Itu orang panggil bukan makna kita bersyukur dah tu itu boleh menyebabkan bersyukur itu makna kita menzahirkan nikmat Allah Taala dengan cara ataupun kaedah yang betul. Qala musannifur rahimahullah taala jadi maknanya tu makna Allah Taala pada sentiasa memberi pertolongan bagi seorang hamba itu selama mana madama masdariyah madamal abdu fi auni akhi. Ingat pegang ni. Kalau kita nak Allah Taala tolong, ini salah satu daripada sebab kepada pertolongan Allah Taala. Maksudnya ialah untuk menguatkan hati kita untuk kita tolong umat Islam itu, inilah kita tolong. Dan begitulah maknanya para muallifin para musannifin muallifin pun maknanya apa yang dia duk tebih karya juga kanuk sedekah permintaan. Maknanya kadang-kadang orang tu makna agak berat tapi dia buat juga kerana nak tolong umat Islam. Macam kitab pedoman semaya berjemaah itu maknanya alhamdulillah tampilnya kitab yang seumpama itu mendedahkan maklumat-maklumat, info-info yang sangat berguna kepada orang panggil para ahli jemaah, ahli semaya jemaah, kerana banyak kesilapan teknikal yang berlaku dalam pelaksanaan semaya berjemaah, yang mana maklumat-maklumat tu dia ada dalam kitab-kitab yang besar-besar. Jadi kalau orang awam, orang kampung tu nak cari tu payahlah sikit tapi mana Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas kepada pondok Lubuk Tapah dia buat kitab tu dengan letakkan nama Jawi, macam kitab Penawar Bagi Hati. Padahal dia letak nama Jawi. Biasanya kitab Jawi ni nama Arab juga tapi dia sengaja pisah letak nama Jawi, nama Melayu supaya orang panggil paling dekat kepada maknanya nisbah kepada kita orang kampung reti selalu dah bunyi kitab pedoman semaya berjemaah. Itu semata-mata nak tolong kita niat nak tolong nak tolong kita jadi maknanya belajar misalnya ambil kos orang panggil kos doktoran ke misalnya tu niat nak tolong adik kakak jadi tok bomo ke orang nak ilmu bomo patuh ambil lah macam saya boleh lah kalau ada orang so dia mana minta saya terima ilmu orang panggil mana patuh patuh tu lah kena terima tujuan dia ni kita niat nak tolong adik kakak
Niat selalu aku nak tolong adik kakak ni. Tu. Orang jadi doktor ke jadi apa-apa tak kira lah ni. Tu. Cubalah kita belajar ilmu Islam pun balas tu juga ni. Itu salah satu daripada matlamat kita nak tolong umat Islam supaya mereka faham dengan agama Islam. Kerana kunci kepada segala kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat ialah al-fahmu. Makna man yuridillahu bihi khairun yufaqihu fid din. Ayo duduk di situ. Dan tiada dinamakan yang demikian perbuatan beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada khasiat-khasiat yang tertentu yang dipanggil sebagai manafi'il Quran itu. Itu dengan tujuan untuk nak orang panggil Allah Ta'ala balas, membinasakan. Itu bukan demikian itu daripada sihir. Tidak nama sihir. Kerana sihir-sihir ini ialah suatu perkara yang orang panggil mengalih. Orang panggil mengalih daripada hakikat sesuatu. Sihir-sihir ini dari segi orang panggil falsafah dia mengalih daripada hakikat sesuatu, pemalsuan. Sehingga kan orang panggil al-bayan itu sendiri pun dinamakan Nabi sendiri pun dalam suatu hadis menyatakan al-bayan, keterangan, percakapan orang itu semua daripada sihir juga, memukau orang. Tu. Dan seperti dalam kita ahkam tafsir ayat ahkam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia masuk ke dalam sihir juga ialah seperti cerita. Ni cerita yang masyhur dalam nusus pun ada ni. Cerita maknanya seorang perempuan yang dia berdeki kebahagiaan suami isteri, lalu dia mengadu domba. Cerita mengadu domba tu juga adalah setengah daripada sihir juga lah. Sebab mengadu domba itu ialah dia mengalih daripada hakikat sesuatu tu. Dia masuk dalam tamwih. Tamwih makna pemalsuan. Dia rayak kepada perempuan itu, dia kata tok laki mung main kayu tiga, curang Dia rayak ke tok laki pula isteri curang tu. Jadi maknanya dia rayak kepada tok bining perempuan itu, dia kata tok laki dia tu nak dia panggil maknanya bining, dia rayak kepada suami isteri suami saat itu nak bunuh dia ketika tidur Dia rayak ke perempuan, mula-mula dia rayak kepada perempuan tu laki mung tu ada main kayu tiga Jadi aku ni nak nasihat kamu, aku nak tolong mung, aku beri cadangan macam mana nak buat supaya dia hanya kasih kepada mung saja Yalah mung kena ambil 3 orang janggut. Tapi mung ambil tu dalam keadaan dia tu tidak sedar masa dia tidur. Ambil dengan Musa, mana pisah jelek tu. Kemudian dia rayak pula kepada suami dia suami perempuan saat ni. Malam ni mungkin nak beringat bini mung tu nak kerak tekak mung, nak risau mung tu. Jadi akhirnya maknanya mau lelak tidurlah, jangan tidur sungguh Jadi mung cuba rasa-rasakan. Jadi bila orang panggil dia adu domba dua makna suami isterinya, maka pada malam tu makna berlakulah perempuan tu tujuan dia nak ambil 3 orang janggut Suami menyangka ke bahasanya isteri dia nak bunuh dia akhirnya berlakulah. Itu maknanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia masuk dalam bab sihir juga tu. Makna benda yang mengalih daripada hakikat. Makna berlawak lah. Sebab adu domba ni pelaga orang. Maknanya kita pergi api-api kau orang dengan suatu fakta yang tidak betul. Tu. Itu cerita yang masyhur lah dalam nusus tu ada tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila daripada Yazid anak Muawiyah, adakah harus dilaknatkan dia? Ini pun juga sikap kita umat Islam. Jadi kadang-kadang terlalu keras, terlalu kerah dalam satu-satu perkara tu. Pakak kafir selalu mudah-mudahnya. Dengan memahami sedikit qawaiduddin, maka pakak terus dihukumkan sesuatu itu. Tengok cermaknya ulama dalam bab takfir daripada sini maksud dia tentang Yazid anak Muawiyah. Yalah tak apalah, Muawiyah tu sahabat Nabi. Tu. Tapi sahabat pun ada juga yang disentuh. Dalam aqaid kita tu dah memang larangan sangat keras. Maknanya telah ditegah mana tak boleh nak sentuh sahabat. Tapi ni bukan sahabat ni Yazid ni. Yazid ni anak kepada sahabat dia ada sahabat, anak dia pun sahabat juga. Jadi di situlah timbul jadi orang berani tu. Adakah harus dilaknatkan dia? Boleh ke laknat dia Setara syaitan iblis, makna syaitan ni memang sudah tentu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun tidak ditaklifkan kita untuk melaknatkan syaitan. Sehingga tidak ditanya kita di akhirat kelak kalau seumur hayat kita tak pernah sekali pun melaknat syaitan iblis. Tuhan akan tanya, bakpo mu tak laknat iblis? Sedekah kau laknat dia? Tak, Tuhan tak tanya, tidak ditaklifkan. Memanglah dia tu makhluk terkutuk, mal'un.
Tapi Allah Ta'ala tidak marah dengan sebab kita melaknatkan dia, sedangkan dia tu memang sah-sah dah dikutuki ataupun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Pasal dia lah yang lebih orang panggil lebih kuat lagi dikutuk oleh Allah Ta'ala. Tak ada dah lebih daripada syaitan ni. Tu. Jadi soalan dia boleh ke tak nak laknat Yazid bin Muawiyah? Kerana ia membunuh akan cucu Rasulullah, iaitu sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain. Satu, ataupun berdasar kepada tu, atau ia menyuruh dengan membunuh. Kalau dia tidak bunuh sendiri pun makna dia suruh. Atau tiada harus dilaknatkan dia Yazid dah ni, kerana ia tiada membunuh. Sebab faktanya maknanya ini masalah dia panggil sirah ni pun dia macam hadis jugalah. Sirah juga dia perlu kepada orang panggil makna kesahihan dari sudut makna sanak juga ni. Sebab tu sejarah-sejarah yang sampai kepada kita pun maknanya dia ada banyak bersih dalam satu-satu perkara. Dia macam hadis jugalah, macam maqalatun Nabi juga ni. Sebab dia samalah juga isu-isu politik yang berlaku pada zaman kita sekarang lah. Yang isu politik yang berlaku pada zaman kita ini akhirnya akan jadi sejarah. Jadi siapa dia yang menakalkan narrator kepada sejarah tu. Tu. Sedangkan kita tahu manusia ini firqah-firqahnya macam-macam ni. Kalau dulu adanya ialah hijau dengan biru je. Sekarang hijau, biru, orange, macam-macam ni. Jadi bahkan orang panggil sekarang warna-warna itu dah tak tahu ni. Siapa dia warna gapo tak tahu dah. Tak boleh nak kata gapo dah. Dah jadi macam nasi khabu dah tu. Jadi pemikiran manusia yang berbeza sudah tentu penakal sejarah itu dia tidak mampu untuk mengelakkan daripada orang panggil kecenderungan dia. Dia dalam menakalkan sejarah-sejarah sebab itulah dia nak kepada orang sikoh-sikoh juga makna sirah-sirah ni pun dia ada jadi juga diperhatikan dia punya orang panggil rangkaian periwayat dia. Jadi ada kata makna tiada harus kerana ia tidak membunuh. Dia tak bunuh dan tiada ia menyuruh membunuh. Maknanya dengan dia membunuh Sayyidina Husain tu. Dan adakah yang membunuh Sayyidina Ali itu, iaitu Ibnul Maljam, itu memang sah-sah dah dia yang membunuh. Adakah dia kafir atau Muslim? Yang membunuh Sayyidina Ali itu pula Ibnul Maljam tu, kafir ke Muslim? Tu. Maka dijawabnya jadi kalau isu atau persoalan ini kita boleh tatbik kepada isu-isu semasa dan isu politik maksudnya dalam bab kita nak merangka orang panggil sikap kita maksud untuk orang panggil kita ni berhati-hati dan apatah pula ahli ilmi ahli agama dia tak boleh dijadikan sebagai orang panggil kalau Tok Guni Aziz dulu dia panggil tu apa kayu jadi kita ni jangan jadi alat. Maksudnya kita kena peka juga. Sebab sudah banyak berlaku maknanya orang-orang politik dia ambil kesempatan dengan ahli agama. Maksudnya dia nak suatu orang panggil pernyataan statement daripada ahli agama, tapi dia tidak memberitahu sesuatu isu itu dengan cara yang benar. Sudah tu dia cerita balik dia Jadi kesalahan juga terletak di bahu ulama, kerana ulama tidak melihat zaman. Tak ambil tahu situasi keadaan orang panggil zaman Jadi maksudnya kita kena tahu juga sebab supaya nak mengelakkan daripada orang ambil kesempatan di atas diri kita. Macam orang mari tanya kita sesuatu isu. Jadi kita jawab berdasarkan dia royak. Macam orang baloh lah, orang baloh jadi kita dengar sebelah pihak saja. Kita akan berpihak kepada dia lah sebenarnya hakikat perkara yang berlaku sebenarnya belum tentu lagi tu dengan sebab itulah ada pun perkara yang berlaku dalam negara itu makna kita boleh ikuti maknanya sebab benda tu benda yang umum. Jadi kita kena tahulah lebih kurang supaya orang panggil kita tidak dijadikan orang panggil batu loncat orang panggil batu loncat ataupun suatu wasilah untuk mewajarkan tindakan-tindakan manusia. Mewajarkan tindakan mereka satu, yang kedua untuk mendapat pengaruh ataupun sokongan untuk nak backup. Dia pun ambillah statement seorang Tok Guru. Sedangkan statement itu adalah berdasar kepada kenyataan dia yang tidak benar. Makna dia memutablikkan orang panggil fakta yang sebenar. Jadi orangnya sebab itulah makna seorang guru juga makna dia kena mengkaji dulu benda tu. Maksudnya itu adalah di atas sikap dia sama ada tasamuh, ambil mudah ataupun seorang yang cermat, teliti, seorang yang warung. Warung ni maksudnya teliti, cermat. Maksudnya sebelum dia membuat hukum apa-apa, membuat keputusan, kesimpulan ataupun statement kenyataan,
Dia kena tahu benar situasinya macam mana. Kalau tidak orang akan guna gitu. Itu akan jadi satu fitnah lah. Dia benda tu bila benda tu dah berlaku dia akan jadi kekal. Payah. Tak boleh nak delete dah. Kalau pernah akhirnya orang akan lupa bila timur isu tu macam-macam lah. Jadi tengok ini soalan dia. Bagaimana mu'alif kita jawab? Maka dijawabnya bahawasanya tiada harus dilaknat akan dia, akan Yazid bin Muawiyah. Yakni akan Yazid anak Muawiyah seperti musarrihkan dia. Kata tak boleh, tidak harus ni maksud dia haram. Tidak harus maksud dia haram. Seperti musarrihkan jamaah oleh satu kumpulan daripada ulama lah, satu tim daripada ulama. Limadha? Kerana apa? Kerana ditegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melaknatkan orang yang sembahyang. Itu min qawaidid daripada orang panggil kaedah agama yang mendasar. As-saniyah. Tu dia ada orang panggil prinsip dasar agama kita. Barulah dia pergi kepada orang panggil pecahan masalah mana forok dia. Tu. Jadi pada prinsip dasarnya Nabi lari daripada melaknat orang yang semaya. Patut Yazid bin Muawiyah semaya ke tak makna dia semaya tu. Dan akan orang yang ia daripada ahlil kiblat. Mana orang beriman lah, orang Islam, ahlil kiblat. Tu. Jadi tak boleh kita nak laknat. Tu. Dan tiada menyalahi kata mutaakhirin. Bagaimana pula pandangan ulama-ulama mutaakhirin? Tu itu maksud dia, dan tiada menyalahi. Yang mana kata ulama mutaakhirin muwafaqah mereka itu atas harus laknat atas orang yang membunuh Sayyidina Husain pula. Ada orang panggil di kalangan mutaakhirin pula muwafaqah di atas kata harus laknat di atas orang yang membunuh Sayyidina Husain. Dia tidak sebut Yazid. Dia kata boleh kita laknat orang yang membunuh mana Sayyidina Husain. Jadi ada kebercanggah dengan kenyataan yang pertama saat ni. Tu. Jadi kata mu'alif kita tiada menyalahi. Apa tiada menyalahi? Tu. Tiada menyalahi lagu mana saat ni kata haram laknat, ni kata boleh laknat. Tengok dulu tu. Atau yang menyuruh membunuh akal dia, tak boleh. Mana? Boleh kita laknat orang yang suruh orang bunuh mananya Sayyidina Husain, atau orang yang mengharuskan bunuh. Tidak suruh tapi mengharuskan bunuh. Boleh bunuh. Tu. Atau yang redha dengan dia, redha dengan bunuh tu. Maksudnya redha tak apa ni bunuh Sayyidina Husain. Tu. Jadi orang yang mengharuskan, dia tak suruh, dia tak bunuh, dia tak suruh orang bunuh. Dia hanya mengharuskan, boleh nak bunuh orang tanya ni. Maknanya tok guru lah tu. Dan yang redha akan dia, orang awam redha tak apa bunuh Sayyidina Husain. Boleh laknat orang ni. Tu kata mutaakhirin. Jadi tiada bersalahan. Apa tiada bersalahan? Illah kepada tiada bersalahan. Kerana makna kata mutaakhirin ini daripada bab yang disebut pada hadis. Huk mutaakhirin ni kata ni masuk dalam bab ni. Dia kita kena kenal bab. Bila kita nak berkecek sesuatu perkara tu, dia ada dalam bab dia masing-masing. Ada bab dia. Hak ni masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab la'anallahu khamrata wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha. Dia masuk dalam bab tu. Masuk dia rekeh habis, hak bersakup bau. Hak tu dia berkecek atas dasar tu, masuk dalam tu. Hak tu umum jadi maknanya Allah Taala laknat mana arak, wa syaribaha orang yang minum arak, wasaqiyaha orang yang menuaikan arak, wa ba'i'aha penjual arak, wa mubta'aha pembeli. Ibta'a maksudnya beli. Kalau ba'a makna jual, jadi ibta'a makna beli. Wa mubta'aha dia pembelinya arak, wa hamilaha orang jungaku arak. Semua tu dia masuk dalam bab ni. Maksudnya orang yang bersakut paut dengan apa saja makna dalam suatu perkara itu makna kena berlaku tu. Dan dia tidak takyinkan Yazid mutakhirin ni. Dia berkecek lagu tu maksudnya atas dasar umum gitu ya tu. Hingga akhir hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ni. Hadis la'anallahu al-khamrata ni. Dan tiada sabit bahawasanya ia membunuh akan dia. Tidak sabit bahawasanya Yazid bin Muawiyah ni membunuh akan Sayyidina Husain. Tak sabit. Itu hanya semata-mata kekal dengan tuduhan saja tidak sabit. Dan tiada ia menyuruh dengan, tidak sabit juga ia menyuruh dengan membunuh. Tu
Hok kata lagu ni tak sabit kata bunuh, tak sabit kata menyuruh bunuh. Mana Yazid bin Muawiyah ni akan Sayyidina Husain ni. Baran seperti bara yang mensorehkan. Soreh ni sebut dengan cara direct, betul-betul, terus terang, dengan secara jelas, nyata. Jamaah oleh satu jamaah minal ulama lah. Dan setengah daripada jamaah tu siapa dia? Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, termasuk dalam jemaah kumpulan yang mengatakan Yazid bin Muawiyah tidak bunuh dan tidak suruh bunuh Sayyidina Husain, ialah antaranya ialah Imam Ghazali. Tu. Jadi benda ni tak sabit ni. Jadi hok mutaakhirin kata begitu tak bercanggah dengan pandangan yang pertama. Hok yang pertama kata tiada haru, hok mutaakhirin kata boleh kita nak laknat orang yang bunuh Sayyidina Husain. Tapi adakah sabit Yazid bin Muawiyah tu? Kerana soalan dia tanya atas diri, atas butir diri mana Yazid bin Muawiyah, dan disebut di dalam pada kitab Anwar, dan tiada harus melaknat akan Yazid. Ada sebut dalam kitab Anwar pula tak harus mana haram melaknat Yazid, dan tiada boleh dikufurkan dia Yazid, tak boleh dikatakan kufur, mentakfirkan dia. Maka ia bahawasanya jumlah daripada orang yang mukmin. Pasal Yazid bin Muawiyah ni setengah daripada kumpulan mana masuk dalam jumlah perhimpunan daripada orang yang beriman. Jika dikehendak Allah diberi rahmat, dan jika dikehendak diseksanya Yazid tu dengan masyiatillah. Jadi itulah makna sikap berhati-hati ni. Jadi maknanya ni, jangan kita mudah bergaduh berdasar kepada fakta ni Yazid mana. Padahal itu sebenarnya info ataupun maklumat tu, fakta sejarah itu tu perlu dilihat pula. Kita tengoklah pula kekuatan orang panggil periwayatan dia. Dan beberapa ia menhikayat menghikayatkan beberapa ia memuliakan Ali bin Husain. Menhikayat ke tu? Menhikayatkan mana beberapa ia Yazid bin Muawiyah ni memuliakan Ali bin Husain. Dihikayatkan ada cerita ada versi orang panggil pemberitaan bahawasanya Yazid ni dia memuliakan Ali bin Husain. Siapa dia? Anak Husain, Ali bin Husain bin Ali. Siapa dia? Zainal Abidin. Zainal Abidin itu gelar dia, Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Ali. Dalam kitab Minhajul Abidin ada di Syekh Dr. ni dalam mukadimah dia, dalam mukadimah tarjumah dia sebut mana perkataan Zainal Abidin, itulah Ali bin Husain berkata, sesungguhnya aku la aktumu jawahirul ilmi, aku menyembunyikan permata-permata ilmu. Bukan semua ilmu tu boleh dizahirkan. Ada ilmu-ilmu yang perlu disembunyikan. Lau abuhu, kalau aku nyatakan dia, nescaya dikatakan aku ini mimman bidal wasa, makna setengah daripada orang sembah berhala. Itu maksudnya ada ilmu-ilmu yang tak boleh difahami. Itu sebagaimana ada anak cerita makna cerita seorang wali Allah ketika dia berada di pintu masjid. Ini berlaku di Syam suatu ketika dulu. Makna dia kata perkataan dia tu mengundai orang panggil fitnah dan kemarahan orang di sekeliling dia. Dia kata al-ma'bud tahta qadami. Al-ma'bud itu di bawah tapak kaki aku. Bila orang di masjid tu pakak dengar dia duk kata duk ulai perkataan tu, orang pakak pergi kurung dia, pakak tembok dia sampai mati dia. Kemudian lama lepas pada tu ada seorang sultan daripada sultan Islam dah menziarahi masjid tu, masjid yang bersejarah lah. Jadi kita kata mutawif lah misalnya bagi makna dia ceritalah bahasanya pernah berlaku kejadian di sini. Bagaimana satu orang yang maknanya seorang yang sangat soleh, tapi akhirnya berlaku peristiwa sebagaimana ceritakan. Jadi tergerak dalam hati sultan saat ni, dia suruh gali. Dia kata sebab dia sultan makna boleh gali lah. Gali apa yang nak. Dia tergerak mana, dia terketik dalam hati dia makna ada sesuatu apa orang ni kata lagu ni sebab dia kata dia seorang yang soleh bila digali tu rupa-rupanya ada galian emas di bawah tu. Jadi maksud waliullah saat itu ialah al-ma'bud itu ialah emas lah. Ma'bud ni benda yang disembah. Dia kata Malik bin Dinar pun al-asnamu hadzal zaman ad-dananiru wad-darahim. Maknanya berhala umat zaman ni ialah duit emas, duit perak. Duit-duit ni bahagi orang sembah juga. Maksud sembah-sembah ni maknanya zahir batin kita curahkan untuk benda tu, nama dia sembah lah tu. Kita serah
Jadi orang sembah duit pitih kita berkecek lah ni boleh kita nak berkecek ni. Tapi kita kena ayat maksud. Makna sembah duit, jangan duk sembah duit gak ni. Jadi sembah harta gak ni. Jadi maksudnya mah ni bagi orang sembah. Ni bagi orang nak orang sanggup buat apa saja ni. Jadi maksud dia begitu ni. Tapi itu menjadi fitnah kepada orang awam. Tu. Jadi itu makna kata-kata ni tu dalam kitab Minhaj ada Minhaj hok Jawi ni. Hok Jawi dan hok Arab pun ada juga Imam Ghazali lah. Kalau Arab ada maksudnya naskah Arab, maksudnya Imam Ghazali. Itu dimulakan dengan pernyataan itu nak ayat kata tidak semua ilmu ni boleh dizahirkan. Kerana ilmu itu makna ada yang tidak layak untuk orang awam. Ilmu ni makna hak wajib kita, hak harat kita manil ilmu itu hak wajib fardu ain, hak wajib diketahui oleh manusia ni. Tu. Jadi ada benda yang tak wajib diketahui. Jadi ada disabitkan makna hikayat bahawasanya Yazid bin Muawiyah ni dia memuliakan Ali bin Husain hingga berpanjangan disebutkan ceritanya panjang lebar ni. Maksudnya dalam sejarahnya ada catat Yazid bin Muawiyah ni dia memuliakan anak kepada Husain. Tu. Jadi untuk kita nak hukumkan dia tu, nak laknat dia, nak hukum, nak takfirkan dia, tu ni. Jangan bermudah-mudah ni. Maka inilah sikap yang sederhana. Makna biarlah apa yang berlaku itu begitu ni. Tu. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang jernih hok molek tu kita ambil lah. Daripada mana sejarah tu untuk kita ambil ibrah. Sejarah dia samalah dalam bab ibadat ni. Ibadat yang mempunyai karakter dan perangai seperti pelajaran sejarah ialah haji dengan umrah. Kalau sejarah ni ialah untuk nak memupuk sifat saya kita kepada tanah air kita ni, kepada ni orang kita ni. Begitulah juga haji dengan umrah ialah untuk memupuk sifat saya kepada agama Islam dan juga umat Islam. Maknanya kita reti saya sebab ni bila kita buat haji wa umrah maksudnya kita mengimbau kembali pelaksanaan manasikil haji itu mengikut apa yang telah dilakukan kebanyakannya apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim tujuan dia untuk kita mengimbau kembali. Islam ni dia bermula dengan dagan, bermula dengan kesusahan, kepayahan ni. Kita ni terima hak senang dah. Bila terima hak senang ni hak tu kita tak menghargai ibadah mana ni. Kita tak menghargai Islam ni. Kalau zaman dulu ialah lah ni tak boleh nak sembahyang Jumaat ni. Zaman Nabi dulu nak sembahyang Jumaat tak boleh di Mekah ni. Payahnya. Tapi kita ni kalau tidak sabit PKP kat makna tak ada masalah, tak ada orang marah kita semaya. Mana semaya berjemaah. Tapi kita tak menghargai peluang boleh semaya berjemaah. Dalam keadaan kita boleh semaya jemaah, kita tak ambil peluang untuk semaya berjemaah. Sedangkan kalau di Mekah di Mekah musim haji baik ataupun kalau boleh puasa orang umrah itu nak semaya dalam masjid itu alai kepala Mana susahnya kalau kita dapat satu peluang boleh semaya fardu satu waktu di dalam Masjidil Haram khususnya kalau Masjid Nabawi itu hingga sikit itu satu nikmat lah Allah syukurnya sebabnya kita gilah seawal mana pun memang penuh sokmo-sokmo kerana kita orang Malaysia ni kita balik ke hotel kerana kita ni manja sikit orang Pakistan orang Afghanistan kawan mana hotel dia jauh-jauh daripada masjid dia pergi start subuh tu dia pakai parking dah dalam masjid jawab dia agak memang tak ada ruang lah. Konon-kononnya nak pergi semaya asar tu sejak lagi belum ada masuk asar. Sudah ada dah tempat parkingnya. Tu nasib baiklah ada orang tinggal-tinggal gitu. Nak rayaknya peluang kita nak semaya di sana dia dalam masjid agak payah. Dan apatah lagi mana bertemu dengan dia orang hok payah basuh ada juga Kalau dia kesal-kesal sikit boleh kita masuk. Pak kita orang Melayu ni jenis orang panggil pergi kau orang sikit tu. Jadi mana malah duduk balah kat kita pakai mengundur cari nana, cari tempat tapi kalau kita di Malaysia ni tanah air kita tempat kita kalau tu bila komak pun dia lagi nak duduk belakang tu email. Dan kalau kita cuik orang depan tukar posisi kau duduk soh depan dia duduk belakang sanggup orang tukar jadi orang tak ambil peluang itulah. Jadi inilah makna PKP macam PKP ni sepatutnya kita rasa Allah maksudnya selepas kalulah insya-Allah lepas daripada ni kalau boleh pergi semai Jumaat sepatutnya semua orang tu jadi orang panggil maknanya orang panggil membawa-bawa dalam hati pakat nak pergi belakang pakat sebab ni nikmat inilah bila kita kehilangan nikmat kita baru berasa benda tu nikmat. Kalau kita berasa rupanya semaya Jumaat ni maknanya semaya di masjid ni nikmat tu. Tapi begitulah kalau kita tengok sudah-sudah sebab PKP kita ni dah banyak yang bersilih gati berselam makna mula PKP kemudian boleh pergi semaya. Tapi sebetulnya juga tidaklah jadi korama dok itulah makna cabaran kepada kita
Qala musannif rahimahullah taala, dan adapun Abdurrahman ibn al-Maljam, kisah Sayyidina Ali pula, maka ia daripada orang Khawarij yang mengkufurkan orang mengerjakan dosa besar. Dosa besar itu makna maklumlah, juga yang menjadi fitnah kepada umat Islam. Timbulnya satu firqah nama dia Khawarij, yang asalnya adalah pengikut yang paling setia kepada Sayyidina Ali. Kemarahan mereka jadi kalau Khawarij ini dia dibarisi bukan oleh orang-orang alim, tapi daripada golongan pemuda yang agak agresif tu. Jadi mereka orang yang paling setia kepada Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali mengambil keputusan yang tidak menyembelahi pandangan mereka. Sayyidina Ali menyembelahi majoriti kerana melihat maslahah yang lebih penting. Walaupun Sayyidina Ali merasa yang betulnya ialah hak minoriti ni. Tapi begitulah kebijaksanaan seorang seperti Sayyidina Ali ni, dia meraihkan maslahah yang paling umum. Dia melihat mafsadah itu akan lebih besar kalaulah dia ikut pandangan minoriti. Dengan sebab itu dia mengambil jalan untuk berdamai dengan tentera Sayyidina Muawiyah. Jadi itulah marah. Mula-mula marah, mereka keluar daripada Sayyidina Ali. Lalu kemarahan mereka itu menjadikan mereka mengatakan orang buat Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar. Asasnya dia kata lagu itu dulu. Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar kerana berdamai dengan tentera Sayyidina Muawiyah. Mana salah, tak betul Lepas pada tu tak puas hati lagi, kata melakukan dosa besar, nak jadi berat lagi. Orang yang melakukan dosa besar adalah hukumnya kafir. Daripada ni dah jadi geger kedai kopi duk pakap kecek maka dalam majlis ilmu Hasan Basri orang tanyalah, geger dah tak guru duk pakap kecek, ada orang kata buat dosa besar ni jadi kafir. Jadi Hasan Basri betul dia kata tak jadi kafir. Maknanya mereka itu fasik saja. Bangun wasil bi'atok, dia kata tidak kafir, tidak mukmin, tapi menempati baina manzilatain ini. Maknanya tidak kafir, tidak mukmin, tapi mukhalladun finnar, kekal dalam neraka. Pelik Maka dari situlah pula timbulnya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni sebenarnya lama dah, tapi dia ambil timing dia tu, dia nak menzahirkan. Makna dia tu ada dah. Dia duk hadir dalam majlis ilmu Hasan Basri penyakit dia tu dah ada dah. Tapi dengan secara spontan tu benda tu berlaku dengan takdir Allah Taala begitu. Jadi Ibnu Maljam ni dia setengah daripada orang Khawarij. Sebenarnya telah berkata Imam Syafi'i, tengok jawapan Imam Syafi'i ni sebenarnya. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawasanya Ibnu Maljam membunuh akan dia Sayyidina Ali ni dengan takwil. Ada takwil dia. Dengan sebab tu tak boleh nak dikafirkan. Bahawasanya ia wakil daripada seorang perempuan. Ibnu Maljam ni ialah wakil daripada seorang perempuan. Telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bapaknya bapak perempuan. Jadi domel tu membunuh Sayyidina Ali. Telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bapaknya bapak perempuan ni. Jadi maknanya perempuan ni dia nak mengambil kisos di atas Sayyidina Ali, tapi dia bukan pergi sendiri. Jadi dia suruh kepada wakil dia. Wakil dia ialah Ibnu Maljam. Ibnu Maljam yang mendakwa dia ni wakil kepada perempuan ni, yang nak mengambil kisos kerana mengambil kisos daripada Sayyidina Ali dengan takwil daripada dirinya sendiri. Pandai-pandai dia je. Takwil daripada dirinya sendiri Ibnu Maljam, yang tersalah takwilnya Ibnu Maljam tu. Makna takwil dia mana? Yakni maknanya Sayyidina Ali membunuh makna bapa perempuan tu, maka sebenarnya telah mengerakkan oleh Abdullah Ibn Ja'far. Yang lepas pada tu dia bunuh Sayyidina Ali Ibn Maljam ni. Jadi Abdullah bin Ja'far dia kerak dua tangan Ibn Maljam. Ni maknanya Ibn Maljam dia bunuh Sayyidina Ali dengan panggil pandangannya, makna dia takwil bahasanya dia ni wakil daripada seorang perempuan yang mana Sayyidina Ali telah bunuh bapa kepada perempuan tu. Jadi dia bunuh Sayyidina Ali tu atas dasar kisos lah. Tapi takwil dia tu makna tak betul lah. Kemudian lepas daripada tu balas saya kepada Ibn Maljamnya, makna Abdullah Ibn Ja'far dia kerak dua tangan Ibn Maljam dan dua kaki Ibn Maljam. Maka tiada terkejut Ibn Maljam, dia tak pelik, dia tak kisah, dia tak. Jadi dia reda mana dua tangan dia, dua kaki dia dikerak oleh Abdullah bin Ja'far sebab dia membunuh Sayyidina Ali. Maka tak kalau hendak dikerak akan lidahnya, terkejut bila Abdullah bin Umar Abdullah bin Ja'far nak kerak lidah dia, tak cukup dengan dua kaki dua tangan. Abdullah bin Ja'far nak kerak dua lidah dia, terkejut Ibn Maljam sebab hendak dikerakkan akan lidahnya.
Jangan maksudnya jangan keraklah lidah ni, nak kerak mun kerak kaki, mun kerak tangan aku tak apa ni. Dan berkata ia, apa tu dia terkejut ni? Maksudnya dia takut, dia bimbang ni. Berkata ia bahawasanya aku benci bahawa lalu satu saat daripada hari dan tiada aku menyebut di dalamnya di dalam satu saat dalam satu hari itu nama Allah Taala. Tu setara tu ni. Jadi makna kalau kita tengok kepada situasi dia tu, makna dia bunuh Saidina Ali, makna jahat ni, tak ada gamuk lah dia ni. Tapi keadaannya ni, kalau orang nak kerak lidah dia tu, makna kerak kaki tangan tak apa. Kerak lidah, dia tak boleh nak terima. Sebabnya maknanya kalau kerak lidah dia tak boleh nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maknanya kedudukan orang panggil Ibn Maljam, itu sebagaimana yang dia datangkan pandangan Imam Syafi'i. Makna dia bunuh tu dia dalam keadaan dia takwil, walaupun takwil dia tu salah. Qala su'ila radhiyallahu anhu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita baca gannya deh. Boleh? Boleh. Baca kitab tu. Waalaikum. Lambat aja ni. Tak baca, kita tak baca lah kitab ni. Tak baca. Sif, mana? Siap, ready dah. Kita baca berapa? 150. 150 baik ke? Buat 100. Tak apa. Anak nak baca